kan? Live kan tu? Cuba tengok Kak Ila tengok. Ada tak? Oh, sebab JM setting dua tempat, maksud dua channel, TikTok dan juga TikTok dan juga Facebook. Jadi Facebook dia tak masuk pula. Okey, waalaikumsalam semua TikTokers yang ada. Okey, salam perkenalan saya JM. Okey, wanita biasa-biasa je, sama seperti anda, baru nak join TikTok kan? Baru nak join TikTok, baru nak apalah, tak ada. JM buat dua channel, Facebook dan juga TikTok. Jadi Facebook ni dia tak live pula, tak tahu kenapa. Okey. Okey, itulah pengalaman JM lah kan. Setiap kita memang diuji lah dengan ujian. Hidup ni kalau tak ada ujian tak ada rencah lah kan. Tak ada, maksudnya tak ada warna-warni. Dengan ujian tu lah kita setangga lagi kita level ilmu ataupun level rasa kita belajar kat situ kan. Okey. Jadi mana yang pertama kali kenal JM di TikTok ni? Okey, saya JM. JM adalah pengasas Aura Rezeki. Okey, syarikat Aura Rezeki ni dah masuk tahun ke-7. Alhamdulillah. Mungkin ramai lagi yang tak kenal Aura Rezeki. So memanglah JM antara orang yang buat bisnes tapi tak menonjol sangat. Tak menonjol sangat. Bagi JM bukan nak santai-santai je, tapi tak tahulah, itu memang JM punya sifat lah, yang tak nak terlampau expose sangat kan. Tapi alhamdulillah, syukur pada Allah, ramai tim JM yang sudah bersama dengan JM yang memiliki pendapatan sendiri, ada yang suri rumah. Okey, mungkin Facebook page Aura Rezeki Malaysia baru JM mungkin dah live, dah boleh live. JM tengok sebab tadi tak ada tadi dia tak masuk. Okey, walaupun dia dah tulis kat situ live, tapi dia tak secara tak masuk. Jadi sekarang JM dah nampak dah. Okey, waalaikumsalam Rina. Okey, JM dah nampak dah kat situ. Okey, siapa lagi yang JM nak? Oh, sorry. Okey. Okey, so kita memandangkan Facebook page Aura Rezeki baru bermula. Tadi dia tak live kan. Okey. Itulah. Okey, sekarang dah ada dah dekat Facebook pun dah ada juga. Jadi untuk semua minta tolong JM sharekan live ni. Sama ada di Facebook ataupun di TikTok. Bolehlah copy link, bantu-bantu JM. Okey, untuk kita sharing-sharing. JM ni tak adalah pandai sangat, tak adalah pengalaman banyak sangat Okey, cukuplah. Cukuplah. Okey, so alhamdulillah, sekali lagi assalamualaikum semua kepada Facebook follow JM, sahabat-sahabat JM yang berada di Facebook, yang berada di TikTok. Okey, so alhamdulillah JM masih lagi baru dalam TikTok, baru nak belajar lah, biasalah. Umur faktor usia kan,
baru nak belajar, nak bergelek-gelek, nak terkedik-kedik, tak pandai. Tak, bukan JM. Okey, inilah cara JM lah kan. Okey, untuk berkongsi apa yang JM lalui sepanjang ialah dalam hidup ni kan. Dalam hidup ni pastinya di antara kita melalui perjalanan ataupun proses kehidupan, ya, sama ada suka, sama ada duka, ya. Setiap ujian ataupun setiap proses yang kita lalui dalam hidup kita, Allah bagi yang berbeza-beza, ya, termasuklah JM kan. Okey, JM start berniaga. Okey, start mula berjinak-jinak dalam perniagaan umur JM masa tu tahun 2003. Yes, sekarang dah 2003, sekarang dah 2021. So berapa belas tahun tu kan pengalaman bisnes. Okey, tak banyak lah, rasa baru semalam je baru start nak buat bisnes kan. tak banyak, tak ada banyak pengalaman. So alhamdulillah melalui proses-proses, pengalaman-pengalaman, perjalanan-perjalanan yang dilalui, di sini alhamdulillah JM boleh berkongsi, boleh berkongsi kepada anda semua yang mungkin baru nak menceburi bidang perniagaan, baru nak mencuba-cuba, Okey, tak apa, gagal tak apa. Gagal bukan berarti gagal selamanya. Okey, tahun 2014 JM diuji dengan kegagalan perniagaan. Kat situ banyak sangat hutang. Lepas tu bila tutup bisnes, duduk kat rumah tak tahu nak buat apa, tapi expenses masih lagi nak bayar, duit kereta nak bayar, kereta kena tarik dan macam-macam. Itulah pengalaman. Tapi melalui pengalaman tu kita lebih matang. JM tahu ada mungkin dia ada di antara anda yang lagi teruk lah, Allah bagi ujian kan. JM ni cuma sikit je kan, diuji dengan kejatuhan perniagaan. Okey, diuji dengan hutang yang banyak. Tapi bagaimana yang penting tu, yang penting bagaimana kita bangkit tu. You all kena tahu tu bagaimana nak membangkitkan diri setelah gagal, setelah jatuh. Itu penting tu, sebab hidup kita perlu diteruskan. Kita tak boleh meratapi yang tak ada tu. Kita tak boleh meratapi yang gagal tu. Kita tak boleh meratapi yang itu. Kita perlu bangkit, kita perlu bangkit, tengok balik apa yang ada. Kita selalu sibukkan apa yang tak ada. Tapi kita lupa apa yang kita ada bersama sekarang. Especially suami kita, anak-anak kita, mana yang lelaki especially mungkin masih ada lagi mak ayah kan, masih ada lagi isteri yang setia bersama dengan kita walaupun susah, walaupun senang kan. Okey, waalaikumsalam Nurul. Okey, Isha. Okey, yelah, syukurlah apa yang kita ada hari ini. Usah kita ratapi apa yang tak ada. Okey, yang tak ada, yang lepas tu kita jadikan sebagai pengajaran kita, sebagai pengalaman kita, supaya kita tak berbalik semula, supaya kita tak berpijak di lubang yang sama kan. Melalui situ JM banyak, melalui kehidupan JM banyak belajar, JM banyak belajar. Mentor, kalau ada yang tanya siapa mentor JM, alamak, JM ni bukan tak percaya dengan orang lain, tak. JM tak kisah pun JM belajar dengan siapa-siapa. Tak kisah pun JM belajar dengan siapa-siapa. Kat situ JM ambil lah, belajar and then berubah kan, kat situ. So 2014 JM diuji dengan kejatuhan, perniagaan yang teruk sangat, sehinggakan semangatnya tak ada kan. Duduk kat rumah semangatnya tak ada. Suami banyak tidak menyokong masa tu. Suami tak menyokong. Macam mana nak menyokong masa tu? Sebab masa tu tahun 2014 bila JM dah tutup perniagaan, lepas tu hutang banyak. Suami yang tolong bayar hutang. Agak-agaknya suami-suami ni kalau suruh bayar hutang bini suka ke? Lainlah, suami tu memang
ada pendapatan yang banyak, ada gaji yang banyak, so mungkin boleh bantu kat situ. Tapi suami JM dia bekerja, dia bekerja swasta. Okey, gaji pun cukup untuk bayar duit rumah, bayar duit kereta, bayar duit expenses untuk rumah kan, untuk anak-anak lagi sekolah yang masih lagi bersekolah kan. Tapi bila kat situ keadaannya macam tu, disuruhnya bayar hutang kita, memanglah stres lah kan. Siapa pun kalau macam tu stres sebab yalah duit tak cukup kan. Daripada situ JM memang down sangat lah JM memang down sangat. Tak nak buat apa-apa, tak nak berhias-hias, pakai bedak pun tak nak. Kan nak jumpa orang lagi lah. Kita rasa macam diri kita ni, alah siapalah kita kan nak jumpa kawan-kawan kita kat luar. Tengok kawan kita sukses kan. Tengok kawan kita sukses bisnes. Pergi ke sana, pergi ke sini jumpa orang sana, jumpa orang sini. Tapi kita hanya mampu melihat saja sebab tak mampu untuk menonjolkan diri, untuk menyendeng dia orang yang mana aku ni tengah dalam kesusahan. Tak mampu nak bercakap yang macam tu. Tapi alhamdulillah kita belajar lah. Kita belajar daripada kejatuhan tu, kita belajar untuk bangkit. Kita tak boleh nak meratapi hanya meratapi dengan cukuplah dengan apa yang ada. Redha. Kita kena redha apa yang ujian yang Allah bagi. Ingat ujian Allah itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Hai semua, waalaikumsalam semua. Okey, kat sini waalaikumsalam, TikTok, Facebook, okey. Ingat ujian itu adalah kasih sayang Allah buat kita. Jadi masa dalam kejatuhan, masa dalam hati gundah gulana, risau yang berpanjangan, tak boleh tidur malam, fikirkan pasal hutang nak bayar kan, fikirkan pasal macam-macam lah fikir kan. Mungkin ada di antara anda yang pernah merasa macam tu, macam JM juga kan. So apa yang JM buat adalah sebab JM ni bukanlah pandai, sekolah pandai sangat pun kan. Kita pun tak ada tak ada kabel-kabel yang besar yang boleh nak bantu kita. Kita tak ada orang nak bagi duit, nak mulakan perniagaan balik, tak ada kat situ kan. So apa yang JM buat adalah percaya dan yakin yang mana senjata orang mukmin adalah berdoa. Masya Allah. Sebab tu JM selalu kongsikan kepada followers JM, berdoalah bersungguh-sungguh kerana doa boleh mengubah nasib seseorang. Jadi JM pegang yang tu. Masya Allah hebatnya Allah hebatnya kasih sayang Allah dengan hanya melalui doa dia memberi jawapan-jawapan yang Allahu Akbar. So alhamdulillah tahun 2015 masa tu JM cari untuk pemulihan diri, perawatan diri. Yang mana JM teringatlah kan ada satu sifu tu dia kata dia mengamalkan mandian garam bukit. Jadi JM pun apa lagi kan, itu mungkin jawapan daripada doa-doa kita lah jawapan daripada doa-doa kita yang mana mungkin itulah penawarnya, pemulihnya untuk bangkit ni kan. Daripada situlah JM mula mengamalkan garam mandian. Garam mandian, JM mula mengamalkan garam mandian setiap pagi. Tapi JM ni orang yang macam mana nak cakap JM ni bila buat tu bersungguh-sungguh tau. Dia macam ada gairah tau. Jadi nak mandi pun, nak merawat diri pun kena ada kegairahan tu tau. Kalau tak,
kita tak ada feel. Kita tak ada feel. JM jenis orang yang macam tu lah, yang penuh dengan kegairahan membuat sesuatu. Okey, korang janganlah fikir gairah apa pula kan. Gairah ni untuk pemulihan diri JM sendiri masa tu. Jadi melalui garam mandian, okey, alhamdulillah dengan izin Allah, asbabnya bukan garam tu yang memulihkan semangat, bukan. Jika Allah tak izin dengan garam tu, dengan asbabnya garam pun tak boleh jadi juga kan. So alhamdulillah asbabnya dan izinnya Allah melalui penawar. Sebab apa? Sebab setiap penyakit ataupun setiap apa yang Allah bagi dekat kita pasti ada penawarnya, pasti ada ubatnya. Itu yang kita tahu kan. Jadi JM yakin sangat-sangat yang mana garam mandian ni adalah penawar yang Allah turunkan untuk JM, yang Allah jentik hati JM untuk merasai khasiatnya garam ni untuk menjadi pulih diri ni. Pulih diri. Kenapa diri tu? Sebab memanglah kan bila diuji dengan kejatuhan, ujian yang Allah bagi, down tau. Tak boleh nak fikir, tak boleh nak tidur malam, tak boleh nak macam-macam lah, gundah gulana, serabut fikiran. Macam-macam lah JM lalui, kita rasa yang tu kan. Jadi alhamdulillah asbab mandian garam tu, okey, diri semakin segar, jiwa ni kan rasa relax sangat, hati ni kan rasa macam rehat sangat, rasa macam tenang sangat. Okey, bukan garam tu buat kita jadi tenang, bukan. Apa pun dengan izin Allah melalui asbabnya garam, ketenangan tu boleh kita dapat melalui solat kita, melalui air wuduk kita, melalui doa-doa kita. Tapi Allah kata kena ikhtiar juga kan. Jadi JM buat semua tu ikhtiar dengan melalui mandian garam. So bila JM pun tak tahu kenapa bila lepas mandi garam tu rasa macam diri segar, macam diri rasa macam wow, macam kita macam baru tersedar lah, aku kat mana ni? Apa yang aku buat ni? Ruginya aku dah berapa lama dah ni duduk macam tu lah kan. So daripada situlah JM mula pasang niat. JM kata Allahu Akbar, jika inilah cara untuk JM bantu diri JM, dan JM pastinya ada orang lain dekat luar sana yang sama ujiannya macam JM. Semangat dirinya hilang, rohnya mati. Macam-macam lah kan. Jadi bermula daripada situlah JM pasang niat. JM kata JM nak buat garam, JM nak sebarkan manfaatnya garam, kebaikannya garam, untuk bantu orang-orang lain yang kat luar sana yang mengalami sama macam JM juga. Semangatnya hilang kan, nak buat apa pun tak tahu nak mulakan daripada mana semua kan. So daripada situlah, daripada situ betul, ketenangan hati, ketenangan jiwa tu, okey, kita boleh dapat melalui Allah di hati kita. Allah di hati. Betul. Mana ada orang kata Allah tak ada dekat hati kita kan? Mesti semua orang akan cakap Allah di hati kita. Allah di hati kita. Allah di hati kita kan. Niat kita kan. Yang penting niat kita Allah tahulah. Allah tahu. Sebab kita tidak boleh nak sembunyikan apa yang ada di dada. Walaupun kita tak sebut, walaupun kita tak nyatakan kepada Allah, tapi Allah tahu apa yang ada di dalam dada. Apa yang bergelumang di dalam dada. Apa masalahnya yang kita lalui ini Allah tahu. Kita tak boleh nak sembunyi daripada dia. Okey, so jadi kat situlah, bermula daripada situlah JM mula mengusahakan produk mandian garam yang dinamakan, jenamanya adalah Aura Rezeki. Kenapa Aura Rezeki JM? Mandi-mandi garam tu rezeki banyak ke? Tak, bukan macam tu. Nama Aura Rezeki tu sendiri, aura ni adalah aura ni satu perkataan yang general
Aura ni adalah gelombang. Aura ni adalah satu nur. Kalau dulunya okey, aura ni adalah nur, cahaya. Okey, kalau tak nak guna perkataan aura, kita guna cahaya rezeki. Okey, kenapa rezeki? Rezeki ni, okey, rezeki ni pun luas juga. Rezeki ni bukan hanya duit sahaja. Okey, rezeki ni kasih sayang, itu pun rezeki juga kan. Kita sihat tubuh badan, kita cantik, kita bahagia, itu semua rezeki. Rezeki tu merangkumi luas sangat. Rezeki tu merangkumi luas sangat. Jadi itu yang JM namakan aura rezeki. Maksudnya setiap kita ada cahayanya. Bagaimana kita nak pulihkan cahaya tu? Okey, melalui melalui amalan kita kan. So bila mandi garam ni okey, apa yang JM amalkan, ini pengalaman JM ya, selama 7 tahun 7 tahun dalam mengusahakan produk garam. Okey, 7 tahun, alhamdulillah ya, ini tahun yang ke-7. So dia boleh dimantapkan. Aura kita ni boleh dimantapkan dengan amalan-amalan harian kita. Maksudnya zikir kita, solat kita, amalan-amalan sedekah kita. Itu semua amalan-amalan lah yang boleh memantapkan lagi aura diri kita. Aura ni apa? Sekali lagi JM nyatakan kat sini, aura ni adalah nur ataupun cahaya ataupun energi diri kita ya, ataupun gelombang. Aura ni adalah gelombang ataupun vibration, macam tu. Sebab tu kita selalu dengar orang kata bila auranya bagus, auranya cantik, akan menarik lebih banyak lagi kebaikan. Memanglah, sebab kita ni manusia magnet. Kita ni manusia magnet. Jadi jika magnet yang ada dekat diri kita ni negatif aja, jumpa orang nak mengumpat, jumpa orang nak mengata, jumpa orang tak suka, jumpa orang jealous, tengok orang cemburu, tengok posting orang yang baik-baik cemburu, tengok orang banyak duit cemburu, tengok bisnes orang maju cemburu, itu semua yang tak best, itu semua negatif. Bila kat situ, okey, kita ni adalah makhluk magnet yang mana dia akan tarik lagi benda-benda yang negatif tu. Lagi kita akan lagi sakit hati. Sebab tu bila kita menjaga okey, aura diri kita, dan aura diri kita positif, kita akan tarik lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang ada dekat luar sana. Sebab tu bila ada orang cakap, aku jual produk yang sama macam kau, tapi aku jumpa 10 orang, satu baru, satu yang nak. Itu kan semua rezeki, betul. Rezeki semua Allah yang tentukan. Rezeki semua Allah yang tentukan. Tapi ada kaitannya ya dengan energi diri, dengan aura diri. So jadi bila auranya bagus, okey, orang akan dengan kita, dia akan rasa macam wow, macam tak cukup lah kalau kau cakap kan. Cakap aku tak puas lah nak dengar. Macam tu, sampai macam tu sekali. Dan kita mudah untuk berurusan. Orang macam suka, sebab aura ni dia adalah magnet. Magnet ni adalah gelombang, yang mana jika gelombang kita, getaran kita ni bagus, orang akan suka lah. Tapi kalau getaran kita ni atau gelombang kita ni negatif, orang macam nak dengar kita pun pernah tak? Mungkin ada di antara anda yang macam tu lah. Ada pernah rasa yang macam tu, yang rasa macam bila kita jumpa dengan orang tu macam, ya aku nak cepat-cepat je lah, malas lah aku nak dengar orang ni. Mungkin lah kan. Mungkin ada di antara anda. Itu antaranya lah. Itu antaranya lah adalah gelombang-gelombang yang kita rasa. Sebab gelombang-gelombang yang ada dekat-dekat dengan kita ni tak nampak tau. Dia lebih kurang dalam 1 meter jaraknya gelombang tu, kita punya aura tu. Jadi sebab tu bila auranya cantik, auranya besar kan, tu yang kita selalu dirindui. Tak adalah gurau je, gurau sangat. Okey, jadi itulah. So amalan mandian garam ni sangat bagus untuk pemulihan diri kita ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan JM bermula menyebarkan khasiat garam ni
mulalah buat kajian, mulalah buat kenapa lepas mandi garam ni kita rasa macam ada proses healingnya tau. Dulu JM tak tahu tau kenapa lepas mandi garam ni badan lemah, sakit kepala, mengantuk. Sebab JM bukan dalam bidang kecantikan ataupun bidang kesihatan. Tapi masa tu JM menyebarkan khasiat garam ni dengan melalui pengalaman JM sendiri, yang mana aku mandi ni aku rasa bersemangat sangat. Itu je yang JM nak sampaikan kepada orang lain. Itu saja yang JM nak kongsikan kepada orang lain. Tapi bila tak cukup dengan yang tu, kita nak lagi proof, kita nak lagi macam fakta-fakta yang lebih meyakinkan kita, lebih meyakinkan orang lain. Sebab apa? Sebab kita ni kadang-kadang ada orang yang nak detail, nak tahu apa kaitan garam dengan kesihatan, apa kaitan garam dengan kecantikan, apa kaitan garam dengan semangat diri. Tak faham lah, kan? Ada yang tanya macam tu. Jadi daripada situlah JM mula belajar. Oh, rupanya garam ni dia mempunyai 84 mineral yang ada pada garam ni yang memang diperlukan untuk tubuh badan kita. Diperlukan untuk tubuh badan kita. Jadi sifat garam ni kepada sel-sel tubuh badan kita, dia masuk daripada liang-liang roma kita, dia seolah-olah mengetuk-ngetuk darah yang tidur tadi. Kan kita lemau, malas, kita rasa berat badan, kita rasa macam tak tahu nak buat apa. So bila kita mandi yang tu, bila kita mandi dengan garam tu, kita rasa macam wow, kita rasa macam ringan badan. Kenapa? Sebab antara mineral-mineral yang ada pada garam tu adalah potassium, magnesium, kita ada sulfur, kita ada banyak lagi, ada 84. Tak perlulah nak hafal semua kan. Itu mineral-mineral tu yang diperlukan dengan tubuh badan. Kenapa kadang-kadang kaki kita bengkak disebabkan air tersumbat, kita tak berpeluh kan. Dan garam boleh membantu dekat situ, macam tu. So banyak sangatlah khasiatnya garam ni. Sebab tu alhamdulillah dah 7 tahun dah JM mengusahakan garam. Garam mandian, mana yang anda tak tahu, ini adalah garam mandian JM. Aura Rezeki. Diadun dengan wangian-wangian yang sangat wangi, yang pasti you all suka. Ini yang khusus untuk lelaki. Untuk lelaki, kadang bila JM keluarkan yang untuk perempuan, untuk lelaki tak ada ke? Nanti kan lelaki pakai yang bunga-bunga ni jadi lembut pula kan? So JM keluarkan yang lelaki, aromanya khusus untuk lelaki. Jadi sebab apa? Sebab lelaki ni pun penting juga, kan? Lelaki ni pun ada aura juga, lelaki pun perlu ada energi juga, lelaki pun perlu ada semangat diri juga kan. Tapi kalau semangatnya hilang, Allah sebagai ketua keluarga macam mana kan nak menampung, maksudnya nak meneruskan perjalanan kehidupan, nak jadi ketua keluarga kan. Dan JM juga ada mengeluarkan yang ini, limau purut ni khusus untuk kadang-kadang ada yang untuk perawatan, perubatan apa semua kan. Jadi JM keluarkan, JM dah untuk pengetahuan you all semua, untuk produk garam dah ada, garam sahaja, garam mandian sahaja dah ada 7 dan produk Aura Rezeki dah ada lebih 24 jenis produk. Dan kebanyakan produk-produk Aura Rezeki, contohnya macam sabun muka, kita ada apa lagi, kita ada scrub badan, kita ada gel mandian, semuanya berasaskan garam bukit. Jadi itulah bagaimana nak pulihkan semangat diri. Kita perlu bangkit kawan-kawan semua. Kita janganlah meratapi apa yang kita tak ada, apa yang Allah uji dekat kita. Kegagalan tu adalah satu penolakan untuk kita. Tanpa ada tolakan, tanpa ada tekanan kan, kita tak boleh nak teruskan perjalanan kehidupan kita. Percayalah, percayalah.
Setiap orang melalui. Tak ada orang even orang yang kaya pun hari ni, yang banyak duit pun hari ni, tapi jiwanya masih lagi kekosongan, jiwanya masih lagi kesunyian. Sebenarnya untuk berjaya ni adalah rahsianya Allah yang kita tak tahu. Tak tahu bila kita nak berjaya. Bila ada yang tanya JM tahu ke dulu nak buat aura rezeki ni boleh meletup-letup, boleh dapat juta-juta kan? Kan? Tahu ke? Tak tahu. Tak tahu. Sebab kejayaan itu, rahsia kejayaan itu dan juga rezeki Allah itu juga adalah rahsianya Allah yang kita tak tahu. Kita tak tahu. Walaupun hari ni mungkin ada di antara kita yang buat bisnes kan. Belum kita tak tahu sama ada bisnes tu jadi ke tidak, bisnes tu jadi ke atau bisnes tu gagal ataupun tidak. Kita tak tahu sebab itu semua adalah rahsianya Allah. Sebab Allah ni pemegang masa. Allah ni pemegang masa. Allah ni pemegang segalanya. Jadi nak tak nak kita sebagai watak, kita sebagai pelakon dalam hidup kita, kita teruskan perjalanan hidup kita. Kita gagal, kita bangkit lagi. Belajar daripada kegagalan. Sebab apa? Sebab dengan kegagalan itulah Allah nak naikkan lagi darjat kita, naikkan lagi ilmu rasa kita, ilmu faham, ilmu tahu pada diri kita. Jika tak ada rasa gagal tu, kita pun macam biasa-biasa je lah, tak ada rencahnya, tak ada yang menarik kan. Itulah. Jadi okey, terima kasih banyak-banyak. Kita pun dah nak Zohor dah. Terima kasih kepada TikTokers, TikTok, okey, kepada yang bersama dengan JM hari ini di page Aura Rezeki Malaysia. Okey, sedikit perkongsian daripada JM tentang pengalaman JM, perjalanan JM mungkin ada yang baru. Okey, dan JM insya-Allah JM akan berkeudara live lagi. Okey, kita akan membincangkan tentang bagaimana cara nak guna garam ni tak syirik ke, tak melekit ke, okey ke guna garam ni dengan untuk secara Islamnya bagus ke, macam-macam lah. InsyaAllah JM boleh bantu kat situ. Okay, jadi kita boleh JM boleh berkongsi lah kat situ dengan pengalaman yang ada, insyaAllah. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Salam perkenalan kepada yang baru mengenal JM. Okay, so jumpa lagi. Okay, semua Assalamualaikum. JM sentiasa mendoakan untuk anda. Sebab apa? Sebab doa ni JM selalu katakan, bersungguh-sungguhlah apabila kita berdoa. Bersungguh-sungguhlah apabila kita berdoa. Mintalah, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Kenapa JM kata kita kena tahu Allah Maha Kaya? Sebab kalau tengok ikan dekat laut tu tak pernah out of stock. Ada je ikan kan. Sebab tu Allah sangat kaya, Allah Maha Kaya. Kita bersungguh-sungguhlah bila kita meminta sesuatu dengan Allah, dan kita juga kena bersungguh-sungguhlah mengusahakan dan bertindak dengan apa yang kita hendakkan. Allah ni dia tak tengok hasilnya. Hasilnya kau banyak duit ke, kau rumah besar ke, kau kereta besar ke, tak ada. Allah melihat usaha kita, insya-Allah. Okey semua, jumpa lagi. Assalamualaikum. Yang tetap percaya dan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan berpuas hati, lagi diredai. Sebelum sambil-sambil tu boleh dengar lagu Aura Rezeki, Yang
Dari yang maha pemberi berasa jiwa di Allahmu. Betapa indah juga rezeki. Usaha janganlah mengalah, yakini rezeki tanpa bunda. Binalah impian, berani berubah, cipta harapan. Jitukan usaha, pulangkan kemahuan. Ayo bersama jiwai auramu. Okey semua,